perpaduan yang dipengaruhi oleh anggota masyarakat untuk merungkai pelbagai ikhtiar yang dianggap sebagai prasyarat mencapai perpaduan. Konsep ini akan lebih difahami melalui pemahaman konsep takrifan harian. Takrifan harian lebih berkesan berbanding takrifan autoriti kerana setiap anggota masyarakat majmuk adalah bebas untuk berperilaku pro keamanan, pro keharmonian dan anti keganasan demi survival diri anggota dan kelompok sosial. Konsep ini juga lebih realistik dalam konteks Malaysia dan diutarakan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di Malaysia. Takrifan autoriti cenderung bersifat tetap dengan sempadannya yang tidak boleh berubah, manakala takrifan harian cenderung kepada lebih anjal dan bersifat tolak ansur untuk memastikan kehidupan dapat diteruskan dengan aman. Oleh itu, lebih tepat untuk kita mengungkapkan keadaan ini sebagai kesepaduan dalam kepelbagaian dan bukan perpaduan dalam kepelbagaian. Tragedi kesepaduan nasional pada zaman kini kita boleh lihat pada September 2019 di mana pemegang amanah Yayasan Perpaduan Malaysia iaitu Tan Sri Lee Lam Tai mengatakan bahawa keharmonian agama dan kaum kekal utuh hanya boleh dicapai jika setiap individu menolak sebarang unsur ekstremisme yang boleh menjejaskan keharmonian agama dan kaum. Dia memahami hubungan etnik daripada perspektif hubungan sosial. Masyarakat Malaysia terhasil daripada perkongsian sejarah iaitu membina struktur sosial. Contohnya seperti setiap bangsa dapat memegang jawatan dalam pemerintahan. Seterusnya, dalam ekonomi, setiap etnik berhak menjalankan aktiviti perekonomian. Selain itu, politik dan juga budaya. Kedua, masyarakat Malaysia bersifat dinamik iaitu membina kesepaduan sosial melalui interaksi dan amalan harian secara langsung dan tidak langsung. Contohnya, amalan harian seperti jual beli. Orang Melayu membeli herba di kedai Cina. Tiga, kesepakatan sosial juga terbina melalui proses akomodasi, akulturasi, amalgasi dan asimilasi yang merupakan mekanisme untuk mengekalkan toleransi. Kesepaduan sosial di Malaysia mempunyai tiga tahap iaitu era konflik, era stabil tapi tegang dan akhir sekali era kesepaduan sosial. Seterusnya, kita akan bergerak ke era konflik di mana era konflik telah berlaku selama 25 tahun bermula daripada tahun 1945 sehingga tahun 1960 akibat tercetusnya Perang Dunia Kedua. Selepas tamat Perang Dunia Kedua, kehidupan rakyat sangat-sangat daif dan juga sangat-sangat sukar sehingga membawa kepada perspektif negatif dan juga membawa kepada permasalahan. Antara permasalahan yang timbul pada waktu itu, yang pertama adalah konflik yang berlaku antara kaum Melayu dan juga Cina. Akibat terdapatnya satu pasukan komunis yang bernama Bintang Tiga, di mana pasukan tersebut telah memburu kaum Melayu yang pernah bersubat dengan pihak Jepun sebelum ini. Terusnya kita akan bergerak ke permasalahan yang kedua, iaitu pengisytiharan Malayan Union sebagai sebuah kerajaan di tanah Melayu. Malayan Union telah diisytiharkan oleh pihak kolonial British pada 1 April tahun 1948. Malayan Union telah melibatkan penyerahan semua kuasa raja-raja Melayu kepada pihak British kecuali hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan. Tiga adalah berlaku rusuhan pekerja ladang secara besar-besaran di mana yang telah didalangi oleh Bintang Tiga. Peristiwa ini telah menyebabkan 3 orang pengusaha ladang di Sungai Seput yang berketurunan Eropah telah dibunuh. Akibat daripada peristiwa tersebut, kerajaan British telah mengisytiharkan darurat selama 12 tahun. Suasana yang sangat mencabar dari segi ekonomi, politik dan juga sosial, pihak British cuba untuk mencari usaha bagi meredakan ketegangan yang berlaku di tanah Melayu. Antara usaha yang dilakukan oleh pihak British yang pertama adalah dengan meningkatkan keselamatan, di mana pihak British akan menahan sesiapa sahaja yang terlibat dengan rusuhan dan juga memburu Bintang Tiga. Kedua, ialah perundingan etnik melalui Communities Liaison Committee CLC telah diketuai oleh Malcolm McDonald dan juga dianggotai oleh Ketua Kaum Melayu, Cina dan juga India bagi yang telah mengubah perlembagaan yang menjadi dasar kepada tolak ansur etnik di tanah Melayu pada tahun 1949. Terakhir adalah pembangunan 5 tahun di mana berlaku pada tahun 1950 sehingga tahun 1955. Tegang tapi stabil. Pada tahun 1963, tanah Melayu digabungkan dengan Sabah, Sarawak dan juga Singapura di atas sebab-sebab yang tertentu. Antara sebab-sebabnya ialah daripada ancaman komunis. Ancaman komunis ini wujud di Sarawak yang telah pun diperjuangkan oleh Clandestine Communist Organisation
Matlamat CCO ini adalah untuk menjadikan Sarawak sebagai negara komunis. Selain itu, penyertaan Sabah, Sarawak dan juga Singapura ke dalam Malaysia diharapkan menjadi benteng yang kukuh bagi menghadapi ancaman komunis. Seterusnya, pembentukan Malaysia adalah untuk mencapai kemerdekaan bagi Sabah, Sarawak dan juga Singapura kerana negeri berkenaan masih belum mampu untuk berkerajaan sendiri. Seperti yang kita tahu, pembentukan Malaysia telah mendatangkan pelbagai reaksi sama ada membantah ataupun menyokong. Contohnya di Indonesia, pada awalnya mereka tidak menunjukkan sebarang reaksi. Tetapi tentangannya mula muncul apabila mereka berpendapat bahawa pembentukan Malaysia merupakan salah satu daripada bentuk neokolonialisme. Iaitu Parti Komunis Indonesia yang diketuai oleh Presiden Soekarno telah mewujudkan dasar konfrontasi yang dikenali sebagai Ganyang Malaysia. Antara tindakan-tindakan Indonesia yang dilakukan untuk memusnahkan Malaysia adalah dengan menghantar pengintip, serangan terhadap kapal-kapal nelayan dan juga memburuk-burukkan nama Malaysia di negara Afro-Asia dan juga negara dunia ketiga. Peristiwa pada 21 Julai hingga 3 September 1964 berlakunya rusuhan antara etnik Cina dan juga Melayu. Berlakunya rusuhan ini adalah disebabkan pemikiran ideologi yang berbeza. Kemudian mereka berpisah pada 9 Ogos 1965. Peristiwa pada Mei 1969 pula berlakunya rusuhan di Kuala Lumpur selepas pilihan raya. Melalui peristiwa ini, kita dapat mengetahui pelbagai cara untuk menangani ketegangan yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia. Antaranya ialah kita dapat mengisytiharkan Jabatan Perpaduan Rukun Negara dan yang terakhir sekali adalah kita dapat menubuhkan dasar ekonomi baharu. Seterusnya ialah era kesepaduan sosial. Bermulanya pada tahun 1971 sehingga kini iaitu tahun 2020. Selama 40 tahun, keamanan dan kestabilan telah dicapai oleh negara Malaysia. Kecuali pada tahun 2001 telah berlakunya satu peristiwa Kampung Medan. Yang Kampung Medan ini telah berlaku pada 4 Mac sehingga 12 Mac iaitu selama 2 minggu. Peristiwa ini berpunca daripada kematian bangsa India dan perkahwinan orang Melayu yang berlaku pada satu kejiranan yang menyebabkan satu pergaduhan. Dari aspek serangan, kedua-dua bangsa telah bersiap sedia sebagai persediaan apabila jika mereka diserang. Manakala Dr. Muhammad Khairtoyo telah berjaga di Kuil Hindu dan beliau telah menasihati orang Melayu agar tidak menyerang orang India. Pada akhir peristiwa iaitu pada tahun 2005, Selangor telah menyasarkan setinggal sifar. Manakala pada tahun 2016, perumahan setinggal sifar telah diselesaikan sebanyak 97%. Itu harapan untuk perpaduan ialah menghormati bangsa di Malaysia iaitu negara kita. Seterusnya saling menghormati, berbaik-baik di antara masyarakat dan mengharmonikan hubungan masyarakat atau dipanggil sebagai satu Malaysia. Kunci kepada kesepaduan sosial ini ialah hubungan sosial di antara negara, pasaran dan juga masyarakat. Malah, krisis global juga tidak menggugat kesepaduan sosial di negara kita. Akhir sekali ialah selepas berlakunya peristiwa Kampung Medan, rakyat Malaysia lebih matang seperti walaupun mereka telah bertikam lidah, namun tidak berlakunya sebarang pergaduhan ataupun peperangan. Dan walaupun berlakunya banyak konflik, wujudnya banyak konflik ataupun salah faham, mereka hidup dalam kesepaduan kerana adanya interaksi di antara masyarakat, hormat menghormati dan tiada pergaduhan.